Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak cikgu hari ini? Cikgu harap semuanya sihat-sihat sentiasa. Okey, seperti biasa, kita akan teruskan PDPC kita pada hari ini dengan tajuk yang berikutnya, iaitu tajuk yang ke-8, iaitu harmoni. Jadi dalam tajuk ini kita akan tahu tentang definisi harmoni, ciri-ciri harmoni dan fungsi-fungsi harmoni dalam penghasilan karya. Okey, jadi dengan tidak melengahkan masa, jom kita tengok slide yang telah cikgu sediakan. Kita tengok pada pengenalan. Harmoni ialah tindak balas tampak di alam nyata dan juga karya seni. Kesepaduan antara unsur seni seperti warna, garisan, rupa, jalinan, bentuk dan ruang boleh mewujudkan kesan harmoni dalam sesuatu karya. Okey, kita dah belajar tentang bahasa seni visual, betul tak? Kita dah belajar tentang apakah fungsi garisan, macam mana kita nak menghasilkan rupa, apakah yang dikatakan dengan jalinan, apakah fungsi bentuk dan apa yang dikatakan dengan ruang. Jadi sekarang kita akan belajar tentang harmoni. Sebenarnya harmoni ni berkait dalam bahasa seni visual juga. Okey, jadi kepentingan harmoni ni, bila kita tahu tentang harmoni ni, kita boleh menghasilkan sesuatu karya yang apa? Mestilah yang menarik dan juga yang bernilai estetik yang tinggi. Okey, kita teruskan. Okey, apakah definisi harmoni? Okey, prinsip harmoni berkait rapat dengan penyatuan objek atau elemen-elemen rekaan yang sama dalam sesebuah kubahan secara tersusun, teratur dan bersesuaian. Contohnya, susunan set kerusi dan meja dapat mewujudkan prinsip harmoni pada objek, manakala unsur jalinan atau rupa yang sama ialah contoh prinsip harmoni dalam elemen rekaan. Maksudnya kalau kita ada buat sebelum ni, kita ada belajar tentang rupa kan, bila kita susun rupa tu akan menjadi corak kan, dalam corak tu akan mewujudkan jalinan. Jadi itu adalah prinsip harmoni yang kita gunakan supaya karya ataupun corak ataupun apa-apa sahaja yang kita hasilkan tu tampak kemas dan juga menarik. Okey, gabungan unsur-unsur tersebut dapat mewujudkan kubahan yang menyenangkan dari segi tampak dan menimbulkan kesan keindahan, keselesaan dan keseimbangan serta ketenangan. Jom kita tengok apakah ciri-ciri harmoni. Okey, ciri-ciri harmoni yang jelas mampu menghasilkan kesatuan apabila penyusunan unsur-unsur rupa dan bentuk mengalir ke arah yang sama. Macam mana tu? Mesti pening kan? Jadi kita ada belajar tentang penghasilan corak. Okey, contohnya kita buat corak bulat dan bulat tu saiz yang sama dan kedudukan bulatan tu sama. Bila kita tengok susunan itu secara grid seimbang, dia akan menghasilkan harmoni. Bila kita tengok lukisan ataupun karya tu, dia keadaan dia macam kemas, tenang, selesa. Itu yang kita katakan dengan harmoni. Okey, ciri-ciri ini penting bukan sahaja pada gubahan karya seni visual, malah pada alam semula jadi dan objek buatan manusia. Prinsip harmoni tidak akan wujud sekiranya terdapat unsur yang bercanggah dalam sesebuah gubahan. Contoh-contoh imej berikut dapat membantu anda memahami ciri-ciri harmoni dengan lebih jelas. Jom kita tengok apakah contoh-contoh yang telah cikgu sediakan. Dalam buku teks kamu ada. Jadi kita tengok. Terdapat 3 ciri-ciri harmoni, iaitu ciri harmoni yang pertama, yang ada pada alam semula jadi. Maksudnya apa yang ada dalam persekitaran kita ni, ciptaan Tuhan. Contohnya prinsip harmoni dari segi warna, bentuk dan jalinan. Contoh pada bunga tu, kita nampak bunga tu nampak tenang, relax, santai, kemas, tersusun. Itu yang kita kata dengan harmoni. Yang kedua, prinsip harmoni dari segi penyatuan dua unsur seni. Contohnya apa? Contohnya warna dan juga garisan. Kamu tengok gambar pada yang buku teks yang telah disediakan, ada gambar rama-rama. Okey, butterfly tu, kalau kamu tengok jalinan ataupun garisan yang ada pada kepak rama-rama tu, dia tersusun, okey, dia kemas. Itu yang kita katakan harmoni pada alam semula jadi. Seterusnya kita tengok kedua, iaitu ciri-ciri harmoni yang kedua, iaitu objek buatan manusia. Objek buatan manusia ni yang kita buatlah, yang manusia yang ciptakan. Okey, contohnya prinsip harmoni dalam mereka bentuk warna bangunan. Contohnya di bangunan kan, kita nak tengok masjid ke kan, ada warna-warna yang harmoni yang digunakan, kemas. Okey, ada susunan corak-corak, geometri dan sebagainya. Itu adalah ciri harmoni pada buatan manusia.
Yang seterusnya, prinsip harmoni dalam susunan perabot. Kalau kita tengok penyediaan meja makan, okey, kalau kita susun cantik-cantik kerusi di tepi meja kan, susun cantik-cantik, jadi kita guna prinsip harmoni dalam susunan perabot. Okey, seterusnya karya seni visual, maksudnya penggunaan harmoni dalam karya ataupun apa yang kita hasilkan yang mempunyai ciri-ciri harmoni. Okey, contohnya prinsip harmoni melalui segi warna dalam rekaan grafik. Okey, kalau grafik tu seni rekaan grafik ni lebih kepada reka bentuk macam buku, majalah dan sebagainya. Okey, tengok contoh, ada perkataan seni visual, ada gambar dan susunan tu kalau kita tengok dia tidak bersepah, dia kemas. Itu yang kita katakan dengan harmoni. Dan seterusnya prinsip harmoni pada motif berulang pada tanglung. Okey, kalau perayaan Cina banyak tanglung yang digantungkan. Okey, dalam kat tanglung tu ada banyak motif-motif yang digunakan, dan motif yang berulang-ulang tu yang sama bentuknya itu yang kita katakan dengan harmoni pada karya seni visual. Okey, seterusnya. Ciri-ciri harmoni yang wujud pada sesuatu objek mempunyai fungsi yang tertentu. Rajah berikut merupakan ataupun menunjukkan fungsi prinsip harmoni. Contoh yang pertama, prinsip harmoni pada gabungan seni kraft dan seni halus mewujudkan nilai estetik. Nilai estetik tu nilai karya tu lah yang kita cipta tu. Okey, kalau kita tengok kat situ prinsip harmoni pada bunga tu. Lepas tu pada jalinan corak di belakang bunga tu. Okey, gabungan seni kraft dan juga seni halus. Okey, yang kedua, prinsip harmoni pada seni tekatan mewujudkan keseimbangan menerusi gabungan motif, warna dan susunan gubahan. Dia ada garisan simetri di situ. Kita tengok seimbang, bentuk corak itu seimbang. Okey, dan yang seterusnya, prinsip harmoni wujud dalam karya cetakan benam. Etching menerusi gabungan hal benda yang berkaitan. Tengok contoh yang ada dalam buku teks kamu. Okey. Seterusnya, macam mana kita nak menghasilkan teknik penghasilan harmoni? Okey, prinsip harmoni boleh diwujudkan dalam karya berbentuk 2D ataupun 2 dimensi ataupun 3D, 3 dimensi. Terdapat beberapa teknik untuk mewujudkan prinsip harmoni dalam karya seni. Jadi kita nak tengok apakah teknik-teknik untuk kita wujudkan prinsip harmoni itu. Ini teknik-teknik penghasilan. Okey, dalam buku teks kamu ada. Okey. Yang pertama, kita tengok yang paling bawah tu, susunan huruf-huruf dalam reka bentuk poster. Dan sayangi alam sekitar. Macam mana disusun kedudukan perkataan tu dengan hentikan pencemaran. Tengok, digunakan margin yang seimbang di tengah-tengah center supaya ada ruang kiri, atas, bawah, kanan tu sama besar, sama luas. Sebab tu kita ada menggunakan bahasa seni visual, ada unsur seni kat situ. Okey, ada prinsip keseimbangan, ruang, bentuk dan sebagainya. Okey, seterusnya, susunan unsur rupa dan bentuk yang menghala pada satu arah. Contohnya pada ukiran kayu tu. Okey, yang berikutnya, pengulangan motif yang sama. Yang macam kita kata tadi, rekaan corak. Kalau dalam gambar tu kamu tengok, manik-manik itu disusun, disusun mengikut motif yang sama yang diulang-ulang. Okey, pewujudan pengulangan motif tu akan mewujudkan suasana harmoni. Okey, akan menimbulkan prinsip harmoni itu tadi. Okey, seterusnya kita tengok catan pula ya. Okey, kita tengok Mat Aris Kampungku 1990, iaitu catan. Okey, maksudnya harmoni yang dihasilkan melalui karya yang dihasilkan. Okey, penggunaan warna dalam karya seni. Digunakan warna-warna yang nice, yang terang, yang warna-warna yang orang kata warna-warna yang lembut, untuk menunjukkan suasana karya yang dihasilkan tu. Okey, yang seterusnya, susunan rupa dalam keadaan seimbang, simetri. Tu kalau kita tengok lebih jelas, rupa rama-rama tu. Okey. Jadi kita terlalu cepat, kita tengok santai-santai tentang rumusan dia pula. Kita kena tengok apa kesimpulannya. Okey, apa yang dikatakan dengan harmoni? Okey, harmoni merupakan tindak balas tampak dalam alam dan karya seni yang menyepadukan unsur-unsur seni. Okey, gabungan unsur-unsur seni macam cikgu sebut tadi. Kita dalam sesuatu karya ada garisan, rupa, bentuk dan sebagainya. Bila disusun atur secara cantik, kemas, seimbang, akan menghasilkan harmoni. Okey, contoh ataupun ciri-ciri harmoni ialah harmoni pada garisan, pada susunan bentuk objek, harmoni pada warna, rekaan grafik,
harmoni dari segi penyatuan dua unsur dan juga harmoni daripada aspek warna, bentuk dan juga jalinan. Selain itu, harmoni ini berfungsi untuk mewujudkan keindahan, memberi ketenangan dan juga mewujudkan keseimbangan. Jadi penting tak harmoni ni? Mestilah penting, sebab kalau kita menghasilkan karya yang tak nampak indah, yang tak seimbang, yang bersepah-sepah, dia tidak menghasilkan harmoni. Seterusnya mata kita tengok pun tak cantik. Jadi kita rasa sesuatu yang cantik, betul? Jadi wujudlah kat situ harmoni. Pentingnya ada prinsip harmoni dalam penghasilan karya kita. Seterusnya adalah teknik-teknik penghasilan. Macam mana kita nak menghasilkan? Tadi cikgu dah tunjuk slide kan, penghasilan dari segi yang manik-manik tadi, motif dan sebagainya. Tapi kita refresh balik. Teknik penghasilan dia menggunakan motif yang sama, teknik warna, susunan unsur rupa dalam keadaan yang seimbang, unsur rupa dan bentuk yang mengalir pada satu arah, dan juga susunan huruf-huruf dalam reka bentuk poster. Seperti biasa, selepas habis kita punya PDPC, cikgu akan sediakan satu latihan formatif. Bagi yang tak ada buku teks, boleh tengok slide yang telah cikgu sediakan. Tapi yang ada buku teks, kamu boleh rujuk buku teks kamu. Latihan yang pertama, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Bagi yang tak ada, boleh salin. A. Harmoni ialah tindak balas tempat kosong dalam alam dan karya seni yang menyepadukan unsur-unsur. B. Ciri-ciri harmoni yang jelas dapat menghasilkan tempat kosong. 4. C. Susunan atau ulangan unsur seni yang tempat kosong akan mewujudkan harmoni dalam karya seni visual. Kita tengok soalan yang kedua, tandakan right ataupun tandakan palang pada teknik yang betul dalam penghasilan harmoni. A. Susunan unsur rupa dan bentuk yang mengalir pada arah yang bertentangan. B. Pengulangan motif yang sama. C. Penyatuan warna yang harmonis seperti warna sejuk. D. Susunan unsur rupa dalam keadaan yang seimbang. Jadi cikgu harap kau lengkapkan latihan formatif yang cikgu berikan ini dalam buku latihan seni visual, dan seterusnya snap gambar hantarkan kepada cikgu untuk cikgu tanda. Semoga kita berjumpa lagi pada kelas akan datang, dan jangan lupa like, share dan subscribe Cikgu Ju Channel. Bye. Assalamualaikum.